Assalamualaikum Luqman Hakim. Apa khabar nak anda Luqman Hakim? Maknya Laili sihat ke? Nur Alis, ku terbayang-bayang wajahmu. Aina Ismail, entahkan bila boleh ketemu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Az-Sufiyah Jasni, betul ke? Alaikumussalam yang dikasihi Susuhada, Zarina Zawawi, Siti Aisyah Abdullah, Tati Yasin, Azah Sya'ari. Didoakan Opah Azna sihat walafiat, amin. Zamnah Samin, Kamkama, Khaizatul Azni, I miss you, gitu. Anita Saleh, apa khabar? Ayuan, Masya Allah. Rosmila Badarusamin, Shazra Syafina, Liz Adam, Hasiyah Abdullah, Rohana Yusuf, Erlina Nasir, Halimatul Sa'diyah. Ya, betul Nur Alis, Masya Allah. Rindu sama-sama. Ida Mahmud, apa khabar kak? Rasidah Abdullah, Siti Aisyah Yahya, Lin Nina Baharum, Fatimah Yahya, Sabda Adi, Faridah Muhammad Zin, Raja Ruzlin, Daud Salmah, Yati Hasan, Hamidah Zin, Nurlila Lela, Rokiah Mustafa Roki, Amir Dah Osman, Siti Rofi'ah Badrun, Hanidah Mansur. Amin. Dah balik Malaysia ke Hanida? Siti Salwati, Masya Allah, bestnya buat karipak frozen. Halimah Muhammad Ismail, Fatimah binti Abdullah, Cahaya Ma'arif, Nazifah Abdullah, Faridah Muhammad Zin, Ummi Haizan, Anissa Abdul Aziz, Norma Ganis, on the way nak balik rumah dari kampung. Dari mana tu kampungnya Siti Aisyah Yahya? Jalan Jem tak? Semoga selamat sampai. Zainah Buyung, Julida Amo, menghitung hari nak jumpa. Altamis Furkan, Rosa Gunting, Haidatul Akmam, Mazni Ahmad, Noriza Halim, Dayang Lata. Betul ke ni? Nur Haza Awang, apa khabar? Nazatul Naina, Masya Allah. Ku Zurinaku Ahmad Wan Hasina, Andaman Jelita, Masya Allah. Nur Azni, Fauziah Abidin, Yani Sarah Aisyah Zam, Nur Rahim, Juliana Janiat, Faridah Muhammad Zain, Ummi Ceria, Zatul Ilyana. Terima kasih Haslina Abdul Majid, 300 tas. Masya Allah, barakah rezekinya, amin. Siti Maria Safidah Adnan, Jai Adnan, Aina Ismail, Suhana Adris. Okey, ke Anida Mansur, Syifa Hamidah Zawawi, Nur Malae Halim, Kak Tun Nuriza Halim, Nur Nisha apa tu? Nur Sida Anwar, Masya Allah. Syakila Adira, Zainun Abdul Rahman, Katijah Osman, Ziromli, Emi Akhiruddin. Semput walaupun di hujung minggu nak sebut nama satu persatu. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat La Tahzan yang dikasihi? Kerana Allah, saya sayang anda. Moga-moga kita terus-terusan berkasih sayang, kerana dalam kasih sayang ni ada doa-doa kebaikan. Walaupun kita tak kenal, muncul dah Munirah Draman, ramai yang cari dia ni.
Masya Allah, tabarakallah. Suara tak berapa nak mengizinkan hari ni. Dari pagi tadi bercakap, ini pun terpaksa skip satu kelas sebab Ustaz nak terbang malam ini, tapi satu barang tak kemas lagi. Beg masih ternganga, baju Ustazah tak gosok lagi, insya-Allah. Sebab tu saya buat pukul 5 petang sampai pukul 6. Pukul 6 ada masa untuk packing barang Ustaz. Doakan ya sahabat-sahabat dirahmati Allah, doakan. Ustaz Azwan terpaksa keluar daripada grup 20 September yang bakal diterbangkan pada 20 September ini. Seramai 45 jemaah, satu bas, 46 termasuk Ustaz. Tapi kenapa Ustaz pergi awal malam ini seorang-seorang? Kerana kes seorang makcik tajaan dari Melaka yang anda baca di Facebook Ustazah, yang Ustazah buat live tempoh hari. Masya Allah, semoga asbab ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan, beri kegembiraan kepada grup yang separuh bas adalah calon umrah tajaan berjumlah 18 orang. Allahu Akbar, semuanya daripada hasil RM1 sehari, sebulan RM30 daripada semua anda dengan tagline Ustazah Zailah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit yang barakah. Betul barakah sahabat. Siapa sangka tadi seorang jumpa Ustazah, Ustazah, acik tak pandai nak solat jamak, boleh ke pergi Mekah? Sebab seumur hidup acik tak pernah musafir. Tiba-tiba Allah izinkan makcik sampai ke Mekah untuk bermusafir. Allah, sebelum ku kedip-kedipkan mata nak jawab soalan tu, Masya Allah, kontrol ayu Ustazah Zai kan. Kifli Zul, apa khabar? Semalam separuh hari bersama dengan Ustaz dan Ustazah, Masya Allah. Ya, tadi ada Yusni Zayaziz dekat kami punya Google Meet lah, close group. Besok pasti hari Selasa Ustazah akan buat live dengan 18 orang tajaan. Tapi makcik yang Melaka ni, Yusniza, dia juga kategori OKU sebenarnya. OKU macam mana? Suaranya dah tak keluar sangat. Suaranya dah memang dia tak boleh nak bercakap sangat sebab tak tahu suara dia macam hilang. Keluar pun sikit-sikit je. Macam tu. Okay, tapi Masya Allah, Allahu Akbar, tak tahu nak cakap lah sahabat-sahabat. Nampak sangat keterujaan mereka tadi. Yang kami 20 September ni tak banyak orang KL. Jadi duk taradud lah, orang kata duk 50-50 nak buat kenduri keberangkatan ke tidak. Tapi Ustazah rasa macam yang jauh boleh dengar secara dalam talian kan. Tak fair and lovely lah pula. Macam anak tirikan pula grup ni kalau saya tak buat juga kenduri keberangkatan. So tadi lepas Zohor Ustazah buat lah sikit kan, walaupun dalam tak sampai 20 orang. Sebab daripada KL ni memang tak ramai. Sebab tu kami sediakan 2 orang mutawif untuk grup ni, iaitu Ustaz daripada Penang, sahabat kepada Ustaz Azwan, Ustaz Ashraf akan mengetuai. Sebab tu tak risau Ustaz Azwan pergi awal, Ustaz Zai tak ikut. Sebab kami memang ada mutawif yang berpengalaman. Dan grup besar daripada kebanyakan ni adalah orang utara, orang Penang. Jadi sampai di Jeddah Ustaz Azwan akan sambut mereka. Di KLIA Ustazah akan bertugas menyantuni mereka sampai mereka masuk insya-Allah ke ruang immigration dah insya-Allah. Tolong berkat majlis ilmu pada petang ni semoga semua yang dirancang dengan baik juga berjalan dengan baik insya-Allah. Okey. Kifli Zul tak jawab lagi ke soalan Ustazah. Apa perasaan? Semalam kita separuh hari bertentangan mata. Bertentangan mata. Marah pula adinda-adinda yang mendengarnya. Manalah tahu ada adinda-adinda yang mengatakan, Ustazah ini tak cukup dengan Ustaz Azwan. Mengapa mau bertentang mata dengan Kifli Zul? Bagilah saya yang bertentang mata. Konon contoh. Ni contoh aja. Kita doakan bujang-bujangun. Bujang-bujangun. Siapa sahaja yang belum berpasangan di dalam grup sahabat-sahabat Latahzan, insya-Allah. InsyaAllah. Betul Yusni Zayaziz, kesian, doakan. Sebab tu saya nak sangat dia terbang supaya dia gembira. Ya Allah sahabat. Mulalah nak nangis.
Saya kalau cerita pasal umrah tajaan ni kan sahabat, memang tak habis cerita lah nak share dengan anda. Sebab banyak sangat sahabat, saya yang paling tak tahan sekali bila Kak Jamilah Osman bagi tahu ketika kami makan tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa benda kat Masjid Zabagiran ni, jeng nak kena cubit ni, nak kena babak ni. Amboi, naughty dia Dia menjangkit dekat Munirah. Duduk sebelah Munirah lagi hari tu kan dah menjangkit naughty dia. Amboi nak kena babak ni, jeng. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lupa dah Ustaz nak cakap. Nampak jeng dah lupa dah nak cakap. Jumpalah Kak Rosnaini Adnan. Dah kata budak naughty, mana-mana pun dia sampai. Masya Allah, betul-betul dia bertuahnya Kiflizul. Dia duduk depan sekali. Tercakap Tengganu pula nak cakap pasal Kiflizul. Tersilap, sorry. Okey. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Kak Jamilah Osman yang recommend Makcik Sania ni. So dia kata, Ustazah, masa Ustazah kata Makcik Sania tak boleh terbang tu, saya rasa macam mana nak cakap dengan Makcik Sania ni. Sebab dia punya teruja nak pergi, rupa-rupanya makcik ni dia ada sikit melatah sahabat-sahabat. Sikit melatah. Sejak daripada dia dapat tahu yang dia dapat panggilan umrah secara tajaan sahabat, bulan 9 nak diterbangkan, dia tak ada melatah benda lain. Bila orang usik dia termelatah kan, terus tangan dia angkat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, macam tu. So kita bayangkan apa sebenarnya ada dalam minda dia, apa sebenarnya ada dalam hati dia. Ya Allah Tuhan, kita semua rindu nak ke sana sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maziah Yunus, saya tengok Ustazah dari jauh, sampai hati. Ketahuilah bahawa sesiapa yang ada peluang nak berjumpa dengan Ustazah berdepan, tiba-tiba dia kata hanya tengok dari jauh, segan nak jumpa. Ya Allah, saya rasa macam, minta maaf ya sahabat, saya rasa sedih. Sepatutnya saya penat macam mana pun, saya luangkan masa. Saya nak sangat bertemu dengan semua, khususnya yang tak pernah bertemu. Ini kadang yang dah biasa jumpa itulah yang mengending lebih. Padahal Ustazah dah mengajar utamakan orang-orang yang macam rasa jauh dengan kita, tapi nak bagi dekat, jumpalah kita berdekap-dekapan. Kenapa tak jumpa Ustazah, tengok dari jauh je. Ya Allah, sampai hati. Janganlah buat macam tu lagi. Ada peluang jumpa. Memang saya tak boleh ingat semua sahabat, tapi saya rasa bahagia kalau saya dapat memberi bahagia kepada anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik sahabat-sahabat, Nur Asiyah dia boleh tag nama kawan dia. Terima kasih Wayne ke Wan nak sebut ni? Ya, betul-betul. Nama tulisan Cina ke tulisan Korea tu saya tak tahu. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia boleh tag nama tulisan Cina tu pula. Bagusnya. Subhanallah. Nafisah Bidin Rozihan Abu Musa. Allahu Akbar. Ya, insyaAllah kita akan bertemu satu hari nanti. Rozihan orang mana sayang? Irmamaz, Masya Allah, uniknya latah makcik tu kan. Kak Irmamaz, Masya Allah. Saya dah nak jumpa lagi Kiflizul terbaik. Sebabnya jumpa dengan ustaz dulu. Jumpa dengan ustaz dulu, baru nak jumpa dengan ustazah. Bagus-bagus, itulah dia orang ada adab. Lelaki dengan lelaki. So kata, Zul ambil kursi duduk depan ustaz ni. Dia pergi duduk depan ustaz, berteleku lah pula. Duduk sama-sama ya. Duduk, berdiri sama berdiri. Apa orang Melayu kata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi Zul takkan sama tinggi dengan ustaz lah. Sekian dia maklumkan. Oops, gitu. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak baca doa sudah. Kita nak ulang tajuk yang lalu, biarlah berlalu. Hari ni saya janji saya tak banyak pokpek sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab saya nak habiskan satu bab ini. Kerana semalam patutnya saya dah sentuh tajuk ni, tapi disebabkan kita selit dengan motivasi untuk warga JB yang bersama-sama dengan Ustazah semalam, so sayangnya semalam tu line tak cantik sahabat-sahabat. Nur Aini Manan Kuala Medang ke Medang Pahang. Allah, Zarina Izam pun tak pernah jumpa. Ya Allah, saya berangan nak jumpa semua orang. Niat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ruzilah Kamarudin, orang negeri
Allah, Negeri Sembilang dekat saja. Bila tengok sahabat-sahabat dia, siapa ni? Sanisa, Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Kan Cik Rodiah Sharif, Masya Allah, betul. Yahya Ishak Ayu, tajuk yang lalu biarlah berlalu pula dah. Baik sahabat-sahabat, kita baca satu persatu. Mengingati masa lalu dan menghadirkan kembali dalam kehidupan kita sekarang. Sahabat jangan tak tahu ya, kita buka kitab La Tahzan muka surat 10. Apa hal pula La Tahzan Ustazah? Kata fasabrun jamil. Allah, ada lagi yang tak tahu ke? Isnin hingga Jumaat fasabrun jamil. Sabtu Ahad waktu yang tidak tetap. Itulah dia La Tahzan. La Tahzan. Tapi itu bukan lagu kita. Lagu kita apa? Lupa dah, tiba-tiba lupa. La tahzan inna Allah ma'ana. 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 Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Muka surat 10. Mengingati masa lalu dan menghadirkan kembali dalam kehidupan kita sekarang, kemudian bersedih di atas kedukaan dan kegagalan di dalamnya, merupakan suatu tindakan yang bodoh dan gila. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sibuk dengan mengenang, mengulang kembali masa silam. Dr. Aida Al-Qarni menulis dalam bab ini menyatakan itu adalah tindakan bodoh dan gila. Saya minta maaf terpaksa menyebut perkataan negatif ini. Kita tak suka perkataan ini. Maka kalau kita tak suka perkataan ini, jangan sibuk termenung, mengulang, menghadirkan diri kembali. Apa hal tu kak? Termenung, tersengih seorang-seorang tu. Teringat Ustazah dengan Pak Wer lama saya. Mana Pak Wernya? Tak ada lah Ustazah, tu kisah silam. Last tak kahwin dengan Pak Wer tu, kahwin dengan Pak Wer tu yang dekat dapur tu. Ustazah sikit hati macam tu kan. Allahmu, kemain lagi kan. Tapi walaupun Pak Wer tu, berapa orang dah cucunya? 38 orang. Okey lah tu kan sahabat-sahabat. Allah Maha Baik, Allah Maha Kaya. Allah yang memegang segala-galanya. Jodoh kita, ajal, maut, ketentuan, segalanya milik Allah. Itu sama ertinya dengan membunuh semangat, membunuh harapan, dan menghalangi orang untuk menjalani kehidupan yang seadanya. Kita mengulang masa silam, ingat lagi Ustazah, masa arwah Acik ada, Acik tak ada angkat-angkat barang berat ni. Semua suami Acik yang tolong. Ya Cik, saya tahu. Tapi sekarang suaminya mana? Suaminya dah tak ada Ustazah, Acik lah kena angkat. Jangan paksa Cik, larat angkat, tak larat mai minta tolong siapa-siapa. Umur Redha ni nak kena tahu. Dia kata mula. Maknanya apa? Mula dah Ustazah, mula dah sinetron jam 5 petang. Okey. Dah hampa kalau petang-petang gini kan layu je ngantuk, kecuali yang ada kopi O ke apa kat tepi tu kan. Itu nak kata channel lagi, kan bulat-bulat mata sikit. Subhanallah. Kan Cik Siti Atikah tu Kimin mesti terkenang-kenang. Alah Ustazah dulu kan arwah pakcik Allah, Cik Siti Atikah tu Kimin sangat sweet, bukan sawit dengan arwah suaminya. Subhanallah sahabat, terkenang-kenang. Tapi bohonglah Cik Siti Atikah. Mana Cik Siti Atikah ni tak main masjid ni? Tengah termenung Ustazah. Termenung apa Cik? Teringat naik kereta berdua-duaan dengan dia. Tak sempat nak pergi masjid, sibuk termenung dari tadi. Itulah. Minta maaf sahabat-sahabat, tapi dak orang yang ada ilmu, yang tidak bodoh dan tidak gila, dia takkan begitu. Ini pelajaran dalam La Tahzan sahabat-sahabat. Amin Julia Razali, amin. Bagi orang yang berfikir, peristiwa masa lalu akan dilipat dan tidak akan dilihat kembali. Allahu Akbar. Kita mesti mengurung dan melupakannya di dalam penjara.
mengikatnya dengan tali yang sangat kuat agar tidak dapat keluar dan melihat cahaya. Walau apapun alasannya, setiap peristiwa tersebut hanya sebahagian daripada masa lalu dan sekarang semuanya telah berakhir. Apa sahaja kenangan-kenangan masa lalu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, disuruh penjarakan. Takut dia membuang-buang masa kita yang hari ini terkenang sampai kita tak buat lagi kebaikan-kebaikan untuk hari ini. Allahu Akbar. Kan, jadi kadang-kadang kita fikir, ya ke Ustazah, habis tu kenapa kita ada memori Facebook, teringat balik cerita 10 tahun lepas. Ya, setakat senyum sekejap, tak apalah. Tapi duk dari tadi termenung, alah 10 tahun lepas bersanding dengan si Fulan rupanya dah tak jadi kerja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu sebab kalau kita jumpa reunion, sembang dengan kawan-kawan sekolah, kau ingat tak dulu cikgu tu gelak, kau ingat tak dia ni dulu muka selebet semua kan. 3 jam tak habis, 4 jam, 5 jam. Jangan selalu sangatlah sahabat. Setan duk seronok. Makcik Siti Atikah kata nak pecah perut gelak. Sebab apa? Contoh, sebab Cik Siti Atikah tak macam tu. Kematian suami sahabat bangkit sebab dia tahu dia kena hidup untuk anak-anak dia meneruskan kehidupan. Susah payah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada macam-macam cerita yang kita boleh kenang, tetapi kita jangan buang masa hanya dengan termenung mengenangkan masa silam kita. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Dengan demikian tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kedukaan dan kegagalan lain. Semuanya tidak akan dapat berulang dan hidup kembali kerana ia memang sudah tiada. Memang ia sudah tiada. Sebab tu yang Ustazah duk cakap kadang-kadang, ini kisah benar ya sahabat. Ustazah pergi ziarah kat rumah dia setelah bertahun-tahun suaminya meninggal. Cik, minta maaf nak tanya, tu kat depan kat pos tu kereta siapa? Kereta arwah suami lah Ustazah. Masya Allah, kereta mahal tu cik. Tapi kenapa tayar kereta dah terpenyek macam tu? Berselimut kereta, dia punya selimut tu pun dah pecah-pecah dah. Nampak sangat lama sangat kereta tu tak bergerak. Yelah Ustazah, Acik tak nak bagi siapa-siapa kereta tu, nak jual pun tak sampai hati. Acik bila tengok kereta tu, Acik nampak pakcik kau kat dalam tu. Dah al-mengongi dah ni. Ada sungguh ke pakciknya cik? Tak ada Ustazah, dah meninggal. Dah 5 tahun dah meninggal. Kereta tu 5 tahun duduk kat situ. Ya, Acik bukan pandai nak bawa kereta. Pergi mana-mana anak-anak Acik lah yang bawa. Ambil kau. Jap-jap tengok kereta. Jap-jap tengok kereta. Acik macam nampak-nampak dia. Kesian. Cik 5 tahun ni kalau bagi guna dekat ustaz ujung kampung tu yang nak pergi mengajar, tak ada kereta, kena hujan ribut. Allah. Motor sahaja yang dia ada. Kalau dah hujan lebat sangat, dia tak boleh keluar mengajar. Tertangguhlah pelajaran orang berpuluh-puluh orang ni. Ruginya cik. Bagi dia pakai, pahala mengalir pada arwah pakcik. Tahu, tapi sayang. Tu arwah pakcik kau beli sempena wedding anniversary kami dulu. Macam tu. Kenapa makcik Siti Atikah kata, tolonglah jangan buat lawak, merayu pula dia. Saya tak buat lawak, saya bagi contoh. Keflizul pahal pula yang gelak sampai macam gitu tu. Allah, hari ni Ustaz Azwan dan Ustazah Zaid terasa macam dijentik hatiku oleh Keflizul. Keflizul hantar hadiah kat Ustazah masa datang JB. Ustazah ingat hadiah Ustaz Keflizul. Ustazah, abang kan nak pergi malam ni, abang buka lah hadiah apa Keflizul bagi tu. Lepas tu yang Ustaz ajak Ustazah hari ni nak pergi kedai beli kain. Kedai jubah, kedai kain lah, kedai kain. Nak ajak pergi Jekyll. Sebab dulu-dulu Ustazah sempat naik motor sekejap dengan Ustaz kan. Sekarang nak naik motor pun tak sempat. Jekyll bang. Balik daripada TV Al-Hijrah, kuliah online. Kuliah online sempat pergi wedding anak murid sekejap. Kan, balik dah bersiap ke surau. Pukul 1.50 dah kursus umrah dan taklimat akhir di surau. Habis azan asar, solat, terus live dengan anda. Lepas ni nak pergi tengok bapak pula. Ustaz nak minta restu nak pergi Mekah. Tapi barang Ustaz langsung tak masuk. Oh tak boleh bang. Pergi rumah bapak kena lepas maghrib. Sambung pada lepas isyak abang nak terbang. Okey, jadi lepas saya mengajar latah azan ni, boleh saya uruskan baju.
Dan sebab apa sahabat dirahmati Allah, ini macam last lah Ustaz buat sebab 10-11 Ustaz tak terbang sebab kami ada plan lain di Malaysia. Jadi nanti fly bulan 11 atau bulan 12 jubah Al-Fawaz biru pink. Dia punya tailor memang dekat Madinah. Jadinya tak sempat nak beli kain, tak apalah. Toeng buka-buka kain yang Keflizul bagi. Warna Ustaz suka warna tu, macam lebih kurang cair sikit daripada tudung Ustazah ni. Lepas tu ada satu lagi dia bagi sejadah. Sejadah apa ke benda tu? Bukan sejadah lah bang. Rupanya Allah sweetnya Keflizul bagi sepasang baju Ustaz Azwan warna kosong lah, jubah kan. Lepas tu Ustazah tak buka lagi Keflizul kain tu, tapi Ustazah nampak macam ala-ala harimau sweet. Jadi rasa macam nak pergi hantar balik dekat Keflizul, mai jahit baju Ustazah. Nanti Ustazah minta dekat tailor Ustazah ukuran. Ya Allah, terasa sweetnya. Sebab Ustazah nampak Keflizul ni walaupun umur dah 30 lebih Keflizul, hari ni popular pula nama dia. Ustazah nampak macam dia macam anak-anak kita je sahabat. Kan sebab dia kecil orangnya. Jadi walaupun dia adik lah sebenarnya kalau dengan Ustazah, bukanlah anak. Tapi macam Allah, macam seorang ibu-ibu kalau dapat hadiah, khususnya hadiah pertama, duit pertama ketika anak kita bekerja. Apa rasa? Saya tak adalah anak macam gitu kan. Tapi saya percaya ibu-ibu, ayah-ayah yang dapat hadiah pertama, kadang anak kita tak kerja lagi, tapi birthday kita dia buatkan kad. Terharunya kan. Lepas tu Ustazah Zai dapat hadiah daripada Keflizul, macam ya Allah bang, sweetnya. Dia belikan pula kain ni yang boleh sedondon dengan baju abang. Masya Allah, tak sabar nak raya. Tak payah tunggu tahun depan dah raya, boleh tak Keflizul? Sebab tak tahulah bila boleh sempat jahitnya kan. Okey sahabat-sahabat, selingan-selingan hari ni tajuk utamanya adalah Keflizul. Okey, seterusnya siapa-siapa yang ada minat dekat Keflizul itu, simpan-simpanlah dulu. Cuma kalau insya-Allah Keflizul rajin hadiahkan baju kuang-kuang macam gitu. Janganlah anda hidup di dalam mimpi-mimpi buruk di masa lalu. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, janganlah anda hidup di dalam mimpi buruk di masa lalu atau di bawah bayang-bayang kesedihan masa lalu. Angkatlah diri anda daripada fantasi tersebut. Angkatlah diri anda daripada fantasi tersebut. Apakah anda mengharapkan matahari kembali ke tempat asalnya? Apakah anda mengharapkan matahari kembali ke tempat asalnya? Allah, semua dah sebut nama Keflizul ni. Kan Umi Badaria Rahman. Saya dapat rasa ibu-ibu ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah anda mengharapkan matahari kembali ke tempat asalnya? Sindiran hebat. Apakah anda mengharapkan bayi kembali ke perut ibunya? Air susu kembali ke payudara si ibu. Dan air mata kembali masuk ke dalam kelopak mata. Padahal semuanya hanya akan mengalirkan kembali air mata anda. Allah. Kita ada masa silam sahabat. Kita ada masa sedih. Kita ada masa derita, duka. Tak payah dikenang lagi. Sebab mustahil untuk kita balik kepada zaman itu. Sahabat, indahnya kalau cara kita masa zaman arwah suami saya ada Ustazah. Jangan termenung hanya mengenangkan itu. Teringat, terus doakan. Semoga bertemu lagi di dalam jannah yang tidak ada pisah-pisahnya lagi. Niat macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah anak buah yang akan operate kerana kanser usus esok dipermudahkan Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Kita muka surat 11, kitab La Tahzan. Aduh, jangan cari muka surat 11, kitab Fasabrun Jamil pula. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyid. Hai, siapa pula yang nak masuk meminang Keflizul ni? Allah, kena tanya mak guru dulu. Sekian di Mak Longkang. Tercakap Terengganu pula. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mana tadi? Okey. Dengan kembali ke masa lalu, bererti anda akan merasakan kembali keresahan.
Masa lalu tak ubahnya seperti api yang akan terus membakar dan mencampakkan diri ke masa lalu, dan hal tersebut merupakan keadaan yang sangat menyedihkan sekaligus menakutkan. Sahabat, ada di kalangan kita yang diuji. Berapa orang yang menonton? Saya jadi pelik. Dia tak naik ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia naik star saja. Sekali lagi orang kecil hati. Kenapa Ustazah punya pad pula dah, iPad tu jadi macam tu. Win ni kan yang nama Cina ni, asyik lupa je. Kisah lalu usah dikenang. Betul ke Ayah Gawus? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa Raja Ruzlin ni? Oops, gitu jawapan dia. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Alah, kita bergurau cara orang dewasa lah kan. 785 Rafiq Abdul Rahman. Okey, sebab dekat sini star 775. Okey, alhamdulillah. Sebab apa Ustazah tanya sahabat-sahabat, yelah kan tengah asyik duk uji kaji. Sebenarnya bukan uji kaji, sahabat-sahabat tim khidmat dah bantu Ustazah. Tapi itulah tak reti. Tak reti. Macam pagi tadi sahabat, saya dijemput untuk live Google Meet. Dia bukan Google Meet, bukan Google Meet, Zoom saya dah biasa dah. Tapi dia live Facebook melalui close group. Tapi dia tak lantik saya admin. Rupanya dia dah bagi link Zoom. Saya yang tak perasan. Dah banyak-banyak sangat tulisan, mana nak sempat Ustazah baca, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gitulah. Aduh, kan segan kadang-kadang dengan orang. Sebab macam tadi kami ada taklimat keberangkatan ke Baitullah. Ustaz dah mula dah. Saja je tunjuk Tamarna macam mana, masuk apps Tamarna nak isi. Saya dah tengok muka makcik-makcik tu dah risau dah. Siap ada pokcik ni tunjuk. Ustaz, kalau handphone macam ni boleh bawa pergi Mekah dah. Handphone orang dulu-dulu kata Nokia boleh baling anjing. Sabar je lah bahasa tu kan. Masya Allah sahabat. Tak apalah Nokia boleh baling anjing ke baling kucing ke, tak apa. Asalkan dia boleh berhubung. Kalau mula-mula masa COVID awal dulu Mekah Madinah dibuka, memang wajib ada smartphone. Tapi sekarang sebenarnya dah tak payah dah. Kesian takkanlah pakcik-pakcik tu adalah asnaf kebanyakannya. Pakcik nak pergi Mekah, tukar smartphone. Beli paling murah pun 700-800 ringgit. Orang tu nak bawa duit belanja pergi Mekah pun belum tentu ada. Allah sahabat, 18 orang tajaan ni. Masya Allah kan. Free of charge daripada KLIA Mekah Madinah sampai semula ke KLIA. Saya tak nak bebankan otak mereka. Suruh beli handphone baru lagi. Lepas tu nanti diorang resah macam mana kalau kat sana. Cik, kat sana tak susah hati. 3 kali makan semuanya tanggung beres. Pakcik doa je sihat insya-Allah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi apa tadi cakap, lupa dah. Banyak sangat komen-komen anda ni, terlupa. Rosmah Saman, Masya Allah, Subhanallah, kesian kat pakcik-pakcik. Betul Kak Nazar. Tadi Kak Nazar tolong jaga link Google Meet kami. Jadi bila Ustazah nampak muka dia pada keduk-keduk, Ustazah pun cakap, Ustazah pun WhatsApp Ustaz, dah stop, tak payah bercerita pasal tu. Kita invite je waris-waris mereka dalam grup umrah kita. Anak-anak dia pun akan buatkan. Tak ada masalah, jangan risau. Barulah ceria balik muka. Yang penting acik-acik semua sihat nak buat umrah. Doa jangan tak makan nanti kat sana. Makan pula, niatkan untuk kuat beribadah. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak subhanallah. Semoga tolonglah sahabat-sahabat yang ramai ni doakan mereka adalah ibu-ibu kita, ayah-ayah kita. Saya tak tahulah sahabat, kalau saya setiap kali nak terbangkan tajaan ni kan, Masya Allah, macam seorang ibu nak lepaskan anak-anak yang risau nanti macam mana makan dia, melangkah dia. Ada di kalangan mereka yang nak naik eskalator pun tak reti. Pakcik tak pernah naik tangga boleh berjalan ni Ustazah. Pernah jemaah kami jatuh eskalator tu berdarah kaki. Sebab apatah lagi eskalator. Lift tak pernah masuk pun ada. Ya Rabb, sahabat-sahabat yang rahmati Allah, tak tahu nak cakap, kesian Rupa-rupanya betul lah kenapa Nabi SAW bagi contoh kat kita bermusafir, kemudian ada rehlah kan. Sebab nak ceritanya, kalau kita jaga sungguh-sungguh peluang macam tu, kita dapat melihat kebesaran Allah, kita dapat pengalaman. Anda faham tak apa yang Ustazah nak sampaikan? Seorang makcik ni cakap,
makcik tak tahu nak solat jamak sebab dalam hidup makcik tak pernah bermusafir. Ya Allah Tuhan, aku dulu masa kecil-kecil miskin, tak mampu, tak pernah juga bermusafir dan tak pernah buat solat jamak. Tapi bila kita dah dewasa, sahabat Allah bagi peluang. Mereka sampai ketua tak pernah ada peluang bermusafir. Bayangkan, Ustazah Zai nak salahkan mereka ke tak? Tapi kita yang bermusafir sana sini, sembahyang pun tidak, apatah lagi jamak, takdim ke, takhir ke, jamak takyah tarawih dia buat. Asal musafir tak payah solat. Susahlah Ustazah, saya pergi holiday kat negara sejuk ni, ada salji, nak wuduk macam mana? Kau ingat kau seorang pernah pergi dekat negara salji? Geram ni, geram. Kan padahal ada dalam fiqh macam mana kita nak berwuduk, macam mana kita nak solat, nak takdim ataupun nak takhir. Bukan takyah solat bila dah bermusafir tu. Kena Masya Allah, semua ni ilmu. Jadi dalam situasi dan kondisi apa pun kita mesti berilmu. Betul, Hanis Esa, tak semua orang mampu. Sebab tu ya Allah, bila saya menyantuni mereka, dan semalam di JB orang menderu-deru mendaftar untuk Umrah Januari, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya kata bagi mereka yang tak mampu, tolong please, saya merayu dengan mereka, niat. Jangan berjauh hati, jangan kecil hati. Kenapa dia boleh pergi senang-senang nak daftar, aku tak boleh. Tolong niat. Sebab Ustazah bermula niat, sahabat-sahabat. Ya Allah, bestnya dia dapat pergi. Semoga dia selamat pergi, balik dapat umrah mabrur. Aku pasti menyusul. Bila? Hanya Allah yang tahu. Pada waktu yang paling tepat, pada waktu yang paling berkat, Allah akan sampaikan hajat aku ni. Sebab Allah maha mendengar, Allah maha tahu betapa isi hatiku nak sangat. Tapi nak kita tu sungguh-sungguh lah. Ini nak sangat sujud di dalam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Tapi masjid yang depan mata kita, kita tak pernah nak sujud di dalamnya. Kan? Lelaki-lelaki yang menonton, cuba paksa diri anda solat berjemaah di dalam masjid, rumah-rumah Allah yang hampir setiap melangkah ke dalamnya. Ya Allah, hari ini aku imarahkan rumah Engkau yang dekat dengan rumah aku ni. Kau bantu aku ya Allah untuk mudah aku sampai nanti ke sana. Sana tu mana? Mekah, Madinah, Masjid An-Nabawi, Masjidil Haram. Sahabat Husni HR adalah sahabat khidmat kesayangan Ustazah. Tolong doakan. Allah sedang beri rehat kepada Husni sekarang. Tolong doakan Husni diberi sihat walafiat, kembali aktif untuk berkhidmat demi ummah kerana Allah. Saya percaya di kalangan ramai-ramai kita pasti doanya sedang diaminkan oleh para malaikat Allah. Tolong doakan. Sebab Ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak sangat sahabat-sahabat tim khidmat Ustazah sentiasa sihat insya-Allah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, macam mana kita nak sangat pergi sana, kumpul duit, akhirnya abang nak pasang sport rim kereta lah. Lah bang, kereta kita tu kancil, janganlah tukar jadi musang. Bila abang tukar sport rim tu dah tak macam kancil, kereta kita dah macam musang. Sport rim tu satu 3,000 4,000 bang, sekali tukar. Jomlah kita simpan, tinggal nak tambah sikit je boleh pergi umrah. Alah, umrah nanti pun boleh. Abang ni sport rim ni tengah diskaun 30% ni. Nafsu hok lain dulu, barulah nak kumpul duit sungguh-sungguh bila kaki dah lemah, dah uzur. Sahabat, bersungguh-sungguhlah walaupun hanya RM1 sehari menabung. Ya Allah, hampa boleh sangka macam-macam lah pada Ustazah. Tu nak suruh join program dia sehari RM1 lah. Tu nak suruh pergi umrah dengan dia lah. Biar pilah hampa nak rasa macam mana, nak sangka macam mana. Sebab Ustazah bercakap, saya dulu macam tu. Hanya boleh niat. Aku nak ya Allah, tapi aku tahu aku tak mampu. Aku nak bawa seluruh keluarga aku ya Allah. Jangan matikan aku selagi aku tak khidmat kepada mereka. Bawa mereka sampai memijakkan kaki kedua tanah suci ya Allah. Niat. Allah bagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah bagi sebab kita istiqamah dengan niat tu. Ada duit sikit, ada orang ajak, jomlah pergi holiday ke Vietnam. Kita boleh shopping kain murah-murah kat sana. Naklah Vietnam. Baru nak daftar sahabat dirahmati. Ya Allah, aku belum sampai lagi di Mekah, tempat lahirnya Rasulullah.
tempat dimakamkan Rasulullah. Aku nak ke situ dulu ya Allah. Zain, kau kata nak pergi best ni holiday. Tak apalah, korang pergilah. Ikat nafsu ni sahabat. Tak nak selagi tak sampai kat Mekah Madinah, tunjukkan kesungguhan kita. Banyakkan selawat pada Rasulullah. Minta dalam solat-solat hajat kita. Panjangkan doa dalam sujud-sujud kita. Allah Maha Baik, Allah pasti bagi, percayalah. Bila kita dengar orang nak pergi, tolong jemput, doakan saya supaya saya dapat sampai ke sana. Kak, jangan lupa nama saya nanti. Kita hantar dia dengan sungguh-sungguh, macam kita sendiri nak pergi. Ini orang yang hatinya bersih, tak ada dengki dengan orang lain. Allah akan bagi dia segera untuk sampai. Percayalah sahabat. Okay? Ya Allah Tuhan, saya terkagum-kagumlah dengan para asnaf. Bila menangis, Ustazah, akhirnya saya dapat juga pergi Mekah, Ustazah. Saya dapat juga walaupun dengan, jangan cakap dengan duit sendiri, Cik. Allah yang jemput Cik. Jangan pernah rasa hina. Orang lain dapat pahala, dapat terbangkan Cik ke Baitullah. Doakan semua para penyumbang, insya-Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Umi, saya datang Kedah, saya jumpa kerbau. Zai Enzek ni comelnya. Dia tu anak Umi Zai. Masya Allah. Doakan Zai En jadi wanita solehah, insya Allah. Agaknya pertama kali dia nampak kerbau. So cute. Umi Zai datang Kedah nampak kerbau. Kenapa sayang? Ya, kerbau tu comel atau geli-geleman tengoknya? Masya Allah, pertama kali kot dia nampak kerbau. Zain tahu tak daging kerbau tu boleh makan? Walaupun Ustazah tak berani nak makan, boleh makan. Nanti dia kata, macam mana I nak makan daging kerbau? Orang bandar masuk. Comel kan? Macam kita nampak ada drama-drama apa entah dulu-dulu Ustazah duk tengok kan? Dia nak menantukan Mak Saleh kan. Datang kat kampung, nak kahwin dengan orang kampung. Aduh, tadi saya bagi contoh juga dengan jemaah umrah. Ada yang mungkin sebilik 4 orang sahabat, yang 2 orang mungkin orang kampung. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. 2 orang lagi mungkin orang bandar. Ada yang level, bukan semua wallahi saya tak menghina siapa-siapa, tapi saya nak cakap kami pernah jumpa pengalaman orang kampung sampai tahap tak pernah jumpa tandas duduk. Dan tak pernah tahu kenapa lepas dia membuang tu, toing, ada lagi dia punya tu dekat lubang tu. Maka dia tak reti nak buang. Dia ingat kena angkat buang dalam tong sampah ke apa. Kena flush jamban, dia tak reti nak flush. Mengadu, Ustazah saya tak boleh duduk lah dengan pakcik tu. Takkan dia tak reti nak flush jamban. Kan, sampai ke tahap tu kadang-kadang. Masya Allah sahabat, kalau kita tak ada lapang dada, macam mana kita nak cakap elok-elok dengan pakcik tu? Sebab budaya dia dengan budaya kita lain. Allah, saya banyak belajar menjadi manusia setelah saya bertemu dengan ramai manusia. Dan nak memanusiakan diri kita bukan mudah tanpa kita belajar berdepan dengan macam-macam ragam manusia. Betul sahabat-sahabat dirahmati Allah, okey? Dengan kembali ke masa lalu, bererti anda akan merasakan kembali keresahan. Masa lalu tak ubahnya seperti api yang akan terus membakar dan mencampakkan diri ke masa lalu. Dan hal tersebut merupakan keadaan yang sangat menyedihkan sekaligus menakutkan. Jangan kita buang masa dengan mengenang-enang masa lalu, masa silam kita yang dia takkan kembali lagi. Membuka kembali lembaran masa lalu hanya akan merosakkan suasana yang ada dan mensia-siakan perjuangan yang selama ini sudah dilakukan. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dengan umat pada masa lalu serta apa yang telah mereka lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah lalu. Allah cerita dalam Quran hal-hal umat-umat yang terdahulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut macam mana? Tujuannya sahabat untuk kita mengambil pelajaran. Allah ya Karim, semuanya telah berlalu dan tidak akan berulang kembali. Dan tidak ada manfaatnya memutar roda sejarah sekadar untuk melukiskan bencana pada zaman itu. Bahasa Dr. Aida Al-Qarni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, di awal-awal bab ni sangat membuai.
jiwa kita, membelai jiwa kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, pernah tengok ke kerbau? Alah, Zai NZ dia tanya Umi dia, Umi Zai pernah ke tengok kerbau? Alam tementang orang KL dia tanya Ustazah. Ustazah dah banyak berjalan sayang. Ustazah banyak berjalan, bukan Ustazah pergi bandar-bandar. Jangan cakap alah Ustazah tu kan pergi tempat besar-besar boleh, kami kat kampung ni tak boleh. Yang Ustazah cerita tempat besar mu tahu pula. Yang Ustazah masuk kampung bergelumang, kena kejar dengan sekian-sekian. Aduh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, balik daripada masuk tempat-tempat yang kita ziarah, kemuncuk-kemuncuk penuh daripada kasut sampailah ke pinggang. Orang tak tanya pula. Habis tu bila dah masuk kampung-kampung, sayang-sayang tak pernah nampak kobau. Kobau. Aduh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Naza boleh layan Zaid NZ. Dia memang suka. Kalau Ustazah Zai cakap Jawa dia tak faham. Cakap Jerman dia faham. Allah, tengok Kiflizul kata kerbau tu macam mana. Oops, Kiflizul tak pernah tengok kerbau. Ada juga orang nak kena ketuk dengan I ni. Google. Sila pergi dekat Google, type Kerbau. Hari ni tajuk kita adalah kerbau. Kan, buka dekat Google Meet pula dah. Tanya Mr. Google, kerbau. Tulis, pergi dekat image, akan keluar macam-macam muka kerbau kat situ. Sekarang ni bukan susah sangat pun. Kalau tak tahu, Umi pernah tengok kerbau, Google aje lah. Oh, ini kerbau rupanya, bukan kera. Kerbau. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sorry, suara memang ada gangguan sikit daripada pagi tadi. Allahumma salli. Orang Ganu panggil Kuba. Kuba. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul-betul? Semoga. Al-waktu kesayap. Apa ni? Ilham tak tangkap. Apa tu? Mak Susu Naizah dia dah berpesta apa tu? Tak faham. Masya Allah. Mana tadi? Semuanya telah berlalu dan tidak akan berulang kembali, dan tidak ada manfaatnya memutar roda sejarah sekadar untuk melukiskan bencana pada zaman itu. Allah ya Karim, bahasa ni indah. Okay? Orang yang berusaha kembali ke masa lalu, syok lah pula layan anda punya komen ni. Kerbau macam lembu, kerbau ada tanduk. Makcik Siti Atikah bercerita tentang kerbau. Apa tadi makcik? Masya Allah, comel lah. Apa lagi? Umi ceria. Dah tak nampak dah tulisan. Dia gelap pula, nangis Ustazah Zai ni. Apa? Aduh, comel-comel anak-anak muridku ini. Dah pelajaran kerbau pula dah petang ni. Orang Kelantan panggil Kuba. Biasa beli kat Maidin tak ada lemak. Apa pula ni sedap masak. Daging kerbau jual dekat Maidin. Ya Allah, saya pertama kali pengalaman dengan kerbau ni jiran saya. Kawinkan anak lelakinya dengan orang Terengganu. Jadi masa tu saya tak sibuk lagi, baru-baru kahwin dengan ustaz kan. Bila jiran kahwinkan anak pergi Terengganu, pergi Melaka, ikut. Ustazah nanti tumpang kereta akak, kita pergi sekali. Iring pengantin lah, orang penting ni. Dekat orang ajak lah. Okey, boleh Kak, insyaAllah hujung minggu ni saya free. Pergilah. Sampai dekat situ, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedapnya Ustazah gulai ni kita masak sendiri ni. Punya mesra mereka ni dengan periuk-periuk ni, bawa hidang dekat kita. Kita ni kalau keluarga belah pasangannya, mestilah duduk meja VIP sepatutnya kan. Tapi mesranya mereka ni, Masya Allah. Saya lagi suka macam tu. Dia datang kat kita, tambah sedap ni. Ku siap tambah lagi. Elok makan yang kedua ke ketiga masuk dalam mulut. Sedap. Semalam mereka tumbang kubau. Macam tu lah bahasa orang Terengganu kan. Mereka tumbang depan dia. Kerbau. Kerbau ke Kak yang saya makan? Kerbau tu Ustazah sedap kan? Kerbau. Tadi masa tak tahu, ku makan sedap, siap bertambah. Bila dah tahu itu kerbau, ku bangun daripada situ, dukak balik pokok pisang ke apa, saya muntah habis teruk. Apa lemah saya muntah.
Sampai jiran saya, Ustazah kenapa okey ke? Kenapa diorang cakap kerbau kak tak baiknya saya muntah depan orang ni? Saya tak boleh lah kak sebut kerbau depan saya ni, saya terbayang. Tak boleh. Itulah dia sahabat-sahabat. Lain kali jangan habaq. Ustaz Azwan dia naughty tau kalau dia pergi Mekah. Okay, dia bawa orang makan nasi Arab. Bila malam-malam dah last tu kan dia bawa orang nasi Arab. Memang makan nasi Arab lah kat sana. Lepas tu saya tak bagi dia buat, abang jangan buat macam ni lagi, tu namanya aniaya orang. Alah, orang memang macam tu, selalu cakap tak makan. Tapi bila bagi elok je, kalau tak makan tu maknanya dia boleh muntah, boleh demam badan dia, allergic semua. Dia pergi kan okey, dia bawa pergi ni makan hashi. You know, orang-orang Arab ni kalau dapat hashi ni, anak unta, daging dia lembut, bukan macam kalau bapak unta dah keras daging dia. So hashi ni makan unta. Lepas tu bila makan tu satu bas bolehlah belanja hashi. Hashi mahal. Kalau berbas-bas tak mampu nak belanja hashi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu atas bas. Okey, sedap tak tadi dah habis makan ni? Sedap tak tadi kita makan? Sedap Ustaz, daging dia lembut. Tapi ada yang satu tu, ya Allah, lembut lagi sedap lah Ustaz. Macam mana dia orang masak? Lepas tu yang mana? Yang kambing ke yang unta? Ustaz tanya. Ada unta ke tadi Ustaz? Tak rasa unta pun. Sedap tak makan tadi? Sedap, semua sedap, sendawa kekenyangan. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan mokcik-mokcik kata, Ustaz saya tak makan unta, kenapa Ustaz tak cakap tadi tu unta? Alah, elok aja, sendawa kekenyangan semua tersandar atas bas. Kalau tidak mesti dah ada pitam ke pengsan. Jahat, saya cakap abang tak baik lah macam tu. Kok betul lah makcik ni allergic tak boleh makan. Alah, orang Malaysia ni saja je manja nak cakap tak makan. Padahal sebenarnya semua bertambah je tadi nasi. Tak baik kan? Tapi dia dengar cakap Ustazah. Lepas daripada tu dia tak pedajal orang macam tu. Dia bagi tahu siap-siap. Okey, yang ni daging unta, yang ni daging lembu, daging kambing, yang ni ayam. Ayam kau tak kenal tak tahulah kan. Tu okey. Tak baik yang macam tu. Tak baik lah bang. Orang dah plan dalam kepala dia tak nak makan unta. Tiba-tiba abang macam paksa dia makan unta. Tak baik. Tu tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rupanya tak ada seorang pun muntah. Tak ada seorang pun muntah. Tak ada seorang pun yang allergic ke apa. Ustaz, bila lagi nak rasa daging unta? Tahu tak apa. Sedap pula. Kalau Ustazah dah berpuluh kali pergi sampai sekarang Ustazah tak makan daging unta tu, yang rasalah sedap. Saya ni pendirian teguh sama. Saya kata saya tak makan daging kerbau. Orang makan, telan tambah. Bila orang cakap kerbau, terus muntah. Saya minta maaf sebut, saya tak makan dekat kedai mamak. Dekat kedai mamak Ustaz pergi. Ni sebab dia nak terbang malam ni. Sekarang dia sedang berada di kedai mamak lah. Okey, dia tahu, ya lepas awak mengajar lah tahzan. Kenapa bang? Abang di kedai mamak sebab 2 minggu nak tinggal. Pergilah bang, tak apa. Kan dia tahu isteri dia takkan teman, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan bukan apa-apa, sebab bila saya kata tak tu, ya Allah susahnya nak try gitu. Lepas tu daging unta dia bagilah berapa kali pergi Mekah. Ustazah ni sedap ni Ustazah. Raya kat sana dia jamu daging unta. Saya tak makan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak makan. Jadi macam itulah. Tapi kalau ada orang yang memang tak kisah, telan je tak apalah. Bukannya benda haram pun kan, halal. Macam tu. Okey, yang penting kita jangan menghina. Nak makan kerbau, berkubang dekat tu, binatang yang tak reti apa dah, memang binatang. Jangan hina, sebab Rasulullah SAW ada je makanan yang dihidang pada dia, dia tak sentuh, dia tak makan, tapi dia tak hina. Nabi sepanjang hidupnya tak pernah menghina, mencela makanan, tak pernah komplain makanan. Allahu Akbar, kan jauh beza dengan kita. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tidak ubahnya seperti orang yang menggiling tepung, padahal dirinya sendiri tergiling di dalamnya. Maknanya dia cari mudarat, sahabat. Kita duk kenang masa silam tu dia sedang mencari mudarat. Kan? Dah lama kita tak sedih, terkenang kisah silam, sedih balik. Hidup perlu diteruskan dengan penuh keceriaan. Sahabat-sahabat, ada ungkapan nenek moyang kita dahulu yang patut direnungkan oleh orang yang menangisi masa lalu. Janganlah kalian mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Allah, deep sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Janganlah kalian mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Orang dah mati, tak payah diungkit lagi cerita-ceriti. Kan saya tengok di Indonesia ada satu, tak tahulah budaya apa, sahabat, saya tak tahulah nak cakap macam mana. Dia korek balik kubur lama. Dan ternyata mereka awetkan mayat ni sampai bukanlah boleh hidup. Dia tegakkan, dia tukarkan baju baru. Meremang bulu roma saya. Kan macam manalah. Kan sepatutnya mana boleh dalam Islam macam tu. Sedangkan mayat disentuh dengan air pun terasa sakit di tubuhnya ni. Dikorek balik, ditegakkan, berdiri, diangkat tangannya nak tukarkan baju baru. Pelik sungguh. Allah na'udzubillah min zalik. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahawa terdapat segolongan orang yang memahami bahasa binatang. Orang-orang tersebut bertanya kepada keldai. Ni sahabat-sahabat perumpamaan lah. Faham bahasa binatang, dengar keldai bercakap. Mengapa engkau tidak mahu merenungi apa yang telah berlalu? Keldai boleh menjawab. Keldai ni gambaran binatang yang tak bijak kan? Keldai itu menjawab, kerana aku tidak suka kebohongan. Sahabat-sahabat faham tak? Orang tersebut bertanya kepada keldai. Dia faham bahasa binatang. Mengapa engkau tidak mahu merenungi apa yang telah berlalu? Keldai ni macam orang kata dia binatang bodoh. Sebenarnya dia relax. Dia tak pernah fikir masa lalu dia. Orang tanya, pasal apa hang tak fikir masa lalu hang? Keldai itu menjawab, kerana aku tidak suka kebohongan. Betul kata cicak. Kan? Maknanya kalau kita duk ulang, kenang masa silam, itu adalah suatu kebodohan. Itu adalah suatu kebohongan. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Masar, saya pun beranggapan begitu. Iyalah kan, mungkin bukan orang Islam, wallahualam. Dah habislah tahzan dari ustazah. Apa tu? Tak faham. Okey, bencana mampu menimpa bila kita lemah menghadapi masa kini dan menyibukkan diri dengan masa lalu. Kita mensia-siakan keindahan istana yang kita miliki dan mempertaruhkan semuanya demi sebuah penampilan masa lalu yang telah usang. Masa lalu tu telah usang. Kita sedang duduk dalam istana yang hari ini. Kenapa kita nak kembali kepada yang usang dahulu pernah kita lalui? Allahu Akbar. Padahal seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, nescaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Kerana pada dasarnya semuanya itu mustahil. Ustazah, kalaulah saya dapat hidupkan suami saya balik, kalaulah saya dapat hidupkan mak saya balik. Terkenang masa dengan mak dulu sahabat. Terkenang terus doa. Bukan buat kita lemau, bukan buat kita malas nak berbangkit. Ada orang mana ni? Orang Thailand ke? Saya tak pandai baca namanya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Manusia sebenarnya tidak perlu melihat masa lalu dan memalingkan wajahnya ke belakang. Kerana angin akan terus berhembus ke depan. Air akan mengalir ke depan. Setiap kafilah akan berjalan ke depan. Oleh sebab itu, janganlah menyalahi sunnah kehidupan. Hidup, Allah sayang Umi ceria. InsyaAllah duduk mana tu sayang. Moga-moga Allah jumpakan kita. Amin. Masya Allah, sunnah kehidupan. Kita tak boleh melawan arus. Air berjalan ke mana? Kita melawan arus pula. Betul lagi manis dari daging kambing. Allah Kak Yanti Yusof. No. Saya tak pernah menghina makanan. Tapi apa yang saya kata saya tak boleh makan, saya takkan makan. Walaupun orang nak makan saya, Kak rasa ni sedap daging unta. Padahal saya pun tak pernah makan. Sebab saya tak boleh makan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Ayu. Masya Allah, contoh macam Ayu kan, mustahil tak terkenang. Nikmatnya berlari-lari, nikmatnya berjalan pantas dan laju, mustahil tak terkenang. Tapi Ayu pernah cakap dekat Ustazah, Ustazah, kaki saya dah hilang, tak boleh dibalikkan semula. Saya kena teruskan kehidupan. Masya Allah, saya tak sabar menunggu karya daripada Ayu. InsyaAllah Kak Nazar tolong segerakan. Kita akan compile sebagai nasihat kepada sahabat-sahabat Latahzan. Kita saling mendoakan, kita saling memerlukan, perlunya kekuatan untuk saling nasihat, menasihat, ingat, mengingat. Sahabat-sahabat, insya-Allah
Kalau tak bertemu di dunia, Allah jumpakan kita di akhirat, insya-Allah di dalam jannah. Siapa ni recommend Ustazah makan daging arnab pula pun saya tak makan. Minta maaf sahabat. Ustazah ni memilih banyak sangat dia tak makan. Bukan. Sebab mungkin saya daripada kecil hanya tahu makan telur, makan ikan kerin sahabat-sahabat. Saya bukan orang senang. Jadi walaupun saya mungkin dah mampu sekarang ni nak beli daging apa yang mahal-mahal, tapi sebab macam mak bapak saya tak ajar dulu. Itu pun saya makan ikan keli sebab saya duduk asrama. Ikan jacket sebab saya duduk asrama. Ustazah tak makan ikan jacket, family dia mesti orang kaya. Tak, sebab family saya sahabat, kalau dapat makan telur dengan kicap tu pun dah sangat nikmat dah. Masih kecil-kecil dululah, macam tu. Okay? Jadi jangan pernah menghina, mencela makanan. Semuanya rezeki yang halal itu. Kalau kita tak suka, jangan kecam, jangan keji, jangan hina. Okay? Semua orang ada kesukaannya masing-masing. Ampun maaf sayang-sayang sekalian, insya-Allah besok kita berfasabrun jamil pukul 8 pagi. Pukul 7 pagi lah. 7 hingga 8. 8.30 Ustazah nak gerak doakan. Besok separuh hari saya nak masuk penjara. What? Ustazah? Berapa orang yang menonton? Kita nak berhenti dah. Nak masuk penjara. Sebab saya nak minta doa ramai-ramai anda ni. Nak masuk penjara dengan rasa bahagia. Sebab program besar ni, program Menteri Agama pun turun, insya-Allah nak bertemu dengan penghuni penjara, dan Ustazah diberi mandat sahabat-sahabat untuk memberi tausiah. Sebenarnya Ustazah menggigil tubuh, tak pernah seumur hidup masuk bertemu dengan mereka. Tapi saya teruja, ya Allah, semoga saya dapat menasihat diri saya sendiri. Semua itu merupakan ilmu bagi saya. Dan saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, wallahi tak ada niat lain. Kalaulah ada di kalangan mereka yang terjentik hati, sebab saya percaya ada yang masuk bukan kerana salah mereka. Ada yang masuk penjara kerana nak defend anak dia, kerana nak jadi pelindung kepada suami dia. Ya Allah, ada yang dianiaya macam-macam. Okay? Jadi semoga semua yang berada di penjara, Allah Subhanahu Wa Taala merdekakan jiwanya bila mana dia mengagungkan Allah. Yang di luar ni bukan untuk berbangga-bangga, mendoakan kebaikan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semuanya dalam keadaan tertutup. Jangan nak suruh Ustazah buat live pula. Ustazah pula nanti kena tangkap. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.